السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه رضي الله عنه: الإمام يقتل فقد أموت ومن لغى فلا والصدق والسطايا kata-kata kita pakai dengan khutbah maka sia-sia dapat ilmuwan. Itu tidak sempurna dalam ilmuannya. Oleh itu, apabila ibadah mengajar kepada khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang-orang yang berpengalaman di sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan pada masa yang sama meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apakah yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita mentaati segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita tinggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya semulia-mulia insan di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Ikhwani al-muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, bermula pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, yaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, maka mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan, yakni hidup semula selepas mati pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, mutaakhir ini kita sering mendengar isu sorok barangan tertentu yang menjadi keperluan asasi dengan pelbagai cara sorok dan alasan-alasan tertentu. Antara barangan yang kerap disorok adalah seperti gula, minyak masak dan yang lain-lain, yang ghalibnya barangan ini menjadi keperluan utama dalam sesebuah masyarakat. Tindakan menyembunyikan barangan ini juga dikenali sebagai monopoli. Monopoli ialah tindakan membeli barangan yang menjadi keperluan asas. Kemudian barangan tersebut dihimpun dan disorokkan dengan tujuan untuk menaikkan harganya berlipat kali ganda di saat orang ramai memerlukannya. Kemudian barangan tersebut dijual sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih tinggi, dan peniaga dapat mengaut keuntungan yang berlipat ganda
di atas kesempitan dan keperluan masyarakat. Para ulama tidak berbeza pandangan dalam mendefinisikan maksud monopoli barangan atau disebut sebagai al-ihtikar antara pengertian definisi yang diberikan oleh sebahagian ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah mendefinisikan monopoli barang sebagai seseorang itu membeli barangan makanan ketika harganya tinggi untuk dijual belikan, tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu, malah disimpan dan disorokkannya agar dapat menjualkan barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi ketika mana diperlukan oleh masyarakat. Menurut pandangan yang lain, seseorang itu membeli barangan keperluan pada waktu harganya tinggi dan menyorok serta menahannya bagi tujuan menaikkan harganya untuk keuntungan yang berlipat ganda pada masa ianya diperlukan. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa monopoli barang adalah penjual barangan menyimpan atau menyorok barangan kerana menunggu harganya dinaikkan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, kenaikan harga barangan secara terus-menerus bukan sahaja akan membebankan golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana, bahkan senario ini dibimbangi akan meningkatkan lagi kadar jenayah dalam masyarakat. Kenaikan harga barang yang tidak terkawal dan tidak menentu pasti akan mengakibatkan tekanan emosi di dalam kalangan masyarakat. Ini kerana masyarakat akan merasa terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup dan boleh mengundang kegiatan jenayah seperti samun rampakan yang akhirnya akan mengakibatkan keruntuhan rumah tangga dan masalah-masalah lain yang tidak dapat kita jangkakan. Perbuatan memonopoli barang keperluan dan menyembunyikannya untuk tujuan keuntungan sendiri adalah haram hukumnya. Berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yahtaqiru illa khati', yang bermaksud tidak memonopoli sesuatu itu melainkan orang yang bersalah atau orang yang berdosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kata ahli bahasa, kalimah al-khati' yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut ialah seseorang yang berdosa. Imam Nawawi berkata lagi, para ulama telah menyatakan bahawa hikmah daripada pengharaman memonopoli barangan keperluan adalah bertujuan untuk menolak kemudaratan yang akan menimpa masyarakat. Justru itu, di waktu-waktu krisis menjadi satu kewajipan ke atas seseorang Muslim untuk membentuk dirinya dengan akhlak yang mulia, seperti melebihkan keperluan orang lain, melebihkan keperluan orang ramai dan mendahulukannya, dan bukannya mendahulukan keuntungan diri semata-mata tanpa memikirkan keperluan masyarakat. Bersikap belas kasihanlah terhadap masyarakat dan janganlah mementingkan diri sendiri. Pengharaman memonopoli barangan adalah kerana dilihat kepada kemudaratan yang boleh berlaku kepada masyarakat. Mudaratnya adalah amat besar jika tidak dikawal dan diambil tindakan yang tegas oleh pihak pemerintah. Jika orang ramai amat memerlukan makanan asasi yang disembunyikan itu, atau keadaan menjadi darurat, maka orang yang memonopoli barangan tadi boleh dipaksa untuk menjual barang tersebut dengan harga yang munasabah. Jika dia engkar, hakim boleh menjual barangan tersebut bagi pihaknya dan hasil jualan tersebut diserahkan dan diberikan kepadanya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, perlu kita fahami di sini
tidak dikira sebagai monopoli jika seseorang itu membeli barangan keperluan asasi ketika musimnya dan dalam keadaan barangan tersebut masih banyak di pasaran, dan dia membeli barangan tersebut dengan tujuan untuk menyimpan dan menjualnya pada masa yang diperlukan, seperti mana yang berlaku di sesetengah tempat menyimpan keju dan sebagainya, ataupun kelang-kelang yang membuat beberapa bahagian makanan dan mereka menyimpan untuk mengelakkan daripada kerosakan kepada makanan tersebut dengan tujuan supaya orang ramai boleh memperolehinya ketika diperlukan. Maka amalan ini tidak termasuk dalam arti kata monopoli yang kita bincangkan. Sebaliknya, cara perniagaan ini adalah dibenarkan oleh syarak. Malah ianya adalah suatu tindakan yang baik dan terpuji. Bahkan tindakan seumpama ini boleh membawa kebaikan kepada rakyat dan negara. Ini kerana mereka yang menyimpan hasil yang berlebihan ketika musimnya supaya mudah diperolehi pada waktu yang lain akan mendapat pahala dan dikira kebajikan. Kaedah ini amat diperlukan, terutama bagi mereka yang tidak mampu menyimpan lama makanan mereka. Pada sesetengah negara, amalan ini dikenali sebagai stok atau rizab makanan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, memonopoli dan menyorokkan barangan yang menjadi keperluan asas seperti gula, minyak masak, beras dan sebagainya adalah perbuatan yang keji lagi hina. Kerana akibat daripada perbuatan tersebut boleh mengundang pelbagai perkara negatif dan ketidaktenteraman dalam masyarakat serta menafikan hak masyarakat. Ini disebabkan barang keperluan utama mereka sudah tiada dalam pasaran untuk mereka dapatinya dengan mudah. Ingatlah bahasa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang memonopoli sebagai perkataan khati', iaitu satu kesalahan atau jenayah yang amat perlu seseorang itu menjauhkannya. Ikhwaniyal muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Innat tujjara yub'asuna yaumal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa." Yang bermaksud, sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang jahat, kecuali peniaga yang bertakwa, peniaga yang berbuat kebaikan, dan peniaga yang benar. Justru itu, marilah sama-sama kita menginsafi untuk membentuk masyarakat yang sentiasa hidup dalam keharmonian, ketenangan dan selamat daripada sebarang bentuk kerisauan dan kebimbangan. Utamakan kepentingan atau keperluan orang ramai melebihi daripada keuntungan diri kita semata-mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan negara kita keamanan, mengurniakan keharmonian dan ketenteraman, seterusnya dikurniakan keberkatan rezeki dan kemewahan yang akhirnya menatijahkan negara yang disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah ruah berkatnya dari langit dan di bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Suratul A'raf ayat yang ke-96. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد العباد وأشرف العباد واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والشعر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشملا بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.